Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, kita teruskan tajuk kita berkaitan dengan ekonomi empat sektor ya. Ekonomi empat sektor iaitu konsep ekspor bersih dan kesannya terhadap perbelanjaan agregat dalam ekonomi empat sektor. Okey, iaitu ekonomi terbuka ya. Okey, iaitu ekonomi terbuka. Baik. So kita lihat yang pertama ya. Ekspor bersih ni dia ada tiga keadaan yang utama, iaitu sama ada ekspor bersih positif, ekspor bersih negatif ataupun ekspor bersih sifar ya, kosong ya. Jadi ekspor bersih positif ini ialah nilai ekspor yang melebihi nilai import. Manakala ekspor bersih negatif ialah ekspor kurang daripada import. Manakala sifar pula nilai ekspor sama dengan nilai import. Okey. So maka kita boleh tentukan formula ekspor bersih ialah X tolak M. Okey, ekspor bersih formula dia ialah ekspor tolak import. Maka dalam kurungan ini merupakan ekspor bersih ya, ekspor bersih. Okey. Seterusnya apabila ekspor bersih ini positif ya, positif, kesan terhadap perbelanjaan agregat iaitu terhadap AE ialah AE ekonomi terbuka akan lebih tinggi dari AE ekonomi tiga sektor ataupun ekonomi tertutup ya. Sekiranya ekspor bersih ini positif. Tapi jika ekspor bersih ini negatif, okey, AE ekonomi terbuka lebih rendah dari AE ekonomi tiga sektor. Tetapi sekiranya ekspor bersih itu sifar, AE ekonomi terbuka sama dengan AE ekonomi tertutup ya, ataupun AE ekonomi tiga sektor. Ya, so ekspor bersih. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa ya, tidak semestinya AE dalam ekonomi terbuka ni lebih besar daripada ekonomi tertutup ya, ataupun tiga sektor. Tidak semestinya. Okey, dia boleh berlaku keadaan yang sama, keadaan yang lebih rendah ataupun keadaan yang lebih tinggi ya. Jadi walaupun komponen AE dalam ekonomi empat sektor tu banyak, tapi tidak semestinya AE-nya lebih tinggi, okey, daripada ekonomi tiga sektor. So jawapannya ialah tidak semestinya. Ya, ada juga soalan yang keluar di mana dia tanya, okey, adakah semestinya keseimbangan pendapatan negara ekonomi terbuka lebih tinggi daripada ekonomi tiga sektor? So jawapannya ialah tidak semestinya, dan jawapannya adalah seperti yang dihuraikan dalam jadual ni. So jadual ini adalah jawapan kepada soalan tadi, dan awak kena terangkan apabila ekspor bersih nilai sama ada pendapatan negara ekonomi terbuka lebih tinggi atau tidak berbanding ekonomi tiga sektor bergantung kepada tiga keadaan, iaitu ekspor bersih positif, negatif atau sifar. Awak kena hurai semua kan. Itulah jawapan dia ya. Baik. Manakala seterusnya ialah penentuan keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor ya. So persamaannya seperti saya tunjukkan dalam video sebelum ini, sama saja, cuma dia akan tambah dengan X tolak M ya. Y sama dengan CIG X tolak M dengan menggunakan kaedah AS sama dengan AE ataupun kaedah Y sama dengan AE. Tetapi kalau menggunakan pendekatan suntikan bocoran ya, STM sama dengan IGX. Ini bocoran, ini suntikan. Okey, suntikan sama dengan bocoran, barulah kita sampai kepada keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor ya. Okey. So itu adalah persamaan.
Okey, itu adalah persamaan. Kalau kita lihat dengan okey, kalau kita lihat menggunakan gambar rajah. Okey. Kita lihat menggunakan gambar rajah. Kalau menggunakan gambar rajah, okey, ini situasi dia. Okey, ini kalau menggunakan gambar rajah boleh ditunjukkan seperti gambar yang dipaparkan ini, ya. Penentuan mengikut kaedah rajah. Okey, penentuan mengikut kaedah rajah. Penentuan mengikut kaedah rajah. Rajah pula boleh ditunjukkan sama ada menggunakan AS sama dengan AE ataupun menggunakan kaedah W sama dengan J. Okey. Baik, cuba kita lihat dulu dengan menggunakan kaedah AS sama dengan AE, iaitu rajah yang mempunyai garisan 45 darjah ini. Okey. Jadi kalau berdasarkan rajah, fungsi AE-nya sama saja dengan sebelum ini, cuma ada tambahan ekspor bersih, iaitu tambah X tolak M. Okey. So keseimbangan ekonomi terbuka dicapai pada titik E, ya, apabila Y sama dengan CIGX tolak M, ya, pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Ya, itu keseimbangan yang berlaku. Dan manakala dengan menggunakan kaedah suntikan bocoran pula, ya, keseimbangan berlaku ekonomi terbuka boleh dicapai pada titik E apabila STM sama dengan IGX pada tingkat pendapatan negara Y kosong. Ini bocoran, ini suntikan. Persilangan berlaku pada titik E, so pendapatan negara Y kosong. Okey, itu kaedah suntikan bocoran. Baik, seterusnya dengan menggunakan kaedah persamaan, ya, menentukan penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi terbuka mengikut kaedah persamaan. So data yang diberi, contoh data yang diberi ialah C sama dengan 50 tambah 0.6Y, I sama dengan G sama dengan 150, ekspor pula 200, M 100 tambah 0.1Y. Nampak tak? Nampak tak fungsi M yang diberi, ya? Fungsi M yang diberi ni, okey. Fungsi M yang diberi ni, okey, cuba awak lihat kat sini, ya. Fungsi M yang diberi ni dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk sebutan Y. Ini kita panggil nilai M dalam sebutan Y. Okey. Contoh dekat tadi dia bagi ialah M sama dengan, ya, M sama dengan 100 tambah 0.1Y. So bila ada Y dalam satu-satu fungsi itu, maka M di sini diberi dalam sebutan Y. Kan? Contoh ekspor, kan? Ekspor yang diberi ialah 200, kan? Ekspor sama dengan 200. Dan tak ada pun Y. Dan jadi maksudnya di sini ekspor ini tidak dipengaruhi oleh Y, kan? Tidak dipengaruhi oleh Y. So sekiranya Y ini naik ke turun ke, ekspor tetap pada 200. Tetapi import seperti yang kita belajar semalam, ya, seperti yang video sebelum ini, kan, di mana bila import ini, ya, bila import ini dalam sebutan Y, maka dia ada dua komponen. Yang pertama 100. Ini 100 ini ialah import autonomi dia panggil. Okey, import, ya, import autonomi. Apa itu import autonomi? Import autonomi ialah import yang tidak dipengaruhi oleh Y. Sama ada Y meningkat ke, Y menurun ke, import kekal pada 100. Tapi ini 0.1Y ini, ya, iaitu kita panggil import yang dipengaruhi oleh Y secara positif. Kenapa secara positif? Sebab nilai tambah di depan ini. Okey. Nilai tambah di depan 0.1Y. Sebagai contoh, katakan kita bagi Y sama dengan 1000. Okey, Y sama dengan 1000. Maka okey, Y sama dengan 1000, maka M sama dengan 100 tambah
0.1 seribu. Kan? Okey. 0.1 seribu. Baik. Okey, sekejap. Okey. Jadi M akan jadi 100 tambah 0.1 darab 1000 sama dengan 100. Kan? Iaitu maka apabila Y 1000 M-nya ialah 200. Kan? Sebaliknya, jika Y itu meningkat, okey, Y1 lah menjadi 2000. Kan? So M-nya, okey, M akan jadi 100. Okey, M akan jadi 100 tambah 0.1 2000. 2000. Maka M-nya akan jadi berapa? 100 tambah 200 sama dengan 300. So bila pendapatan negara meningkat menjadi 2000, import juga meningkat daripada 2000 kepada 3000. Nampak tak? Jadi ini adalah import yang dipengaruhi oleh Y, dan ini adalah import autonomi, iaitu import yang tidak dipengaruhi oleh Y. Maksud import autonomi ini kalau contohnya ialah walaupun pendapatan kita kosong pun, contohlah kan, kita letak kan, import itu fungsi dia macam ni kan, berdasarkan maklumat di atas, 100 tambah 0.1 Y. Katakan pendapatan negara, okey, kosong. Pendapatan negara kosong, maknanya kita tak ada pendapatan. Tapi importnya kekal pada 100. 100 tambah kosong kan. 100 tambah kosong 100 lah. Kan? Jadi maksud import autonomi ini ialah walaupun pendapatan kita kosong ataupun pendapatan kita kecil atau besar, naik atau turun, import tetap perlu dilakukan sebanyak 100 juta contohnya. Okey, ia dikenali sebagai import autonomi. Biasanya import autonomi ini ialah import terhadap barang-barang yang kita wajib gunakan. Adalah barang-barang keperluan kan, seperti gandum, beras kan, ataupun barang-barang yang kita tak mampu keluarkan sendiri kan, seperti jentera berat kan. Benda semua tu kita perlu tapi kita tak mampu keluarkan sendiri. Jadi walaupun kita pendapatan kosong pun kita perlu juga import. Okey? Itulah situasi dia. Jadi berdasarkan contoh ini, okey. Berdasarkan contoh ini, fungsi import diberi dalam sebutan, okey. Fungsi import diberi dalam sebutan Y. Fungsi import diberi dalam sebutan Y. Ini dia. Okey. Diberi dalam sebutan Y. Baik. Jadi kalau berdasarkan maklumat itu, okey, kalau berdasarkan maklumat itu dengan menggunakan pendekatan AEAS, okey, inilah cara pengiraan dia. Okey, ini adalah cara pengiraan dia. Y sama dengan CIG X tolak M. X tolak M. So susun sajalah maklumat ke dalam tu. 50. Okey. Okey, ini adalah C. Okey. Ini adalah C. Ini adalah I. Ini adalah G. Ini adalah X. Dan ini adalah import. Very clear di sana. So awak daripada maklumat tu awak tambah tolak. Lepas tu dapatlah maklumat dia. Dapat fungsi keseluruhannya, awak akan dapat Y sama dengan 450 tambah 0.5 Y. Sebenarnya ini adalah apa ni tahu? Ini adalah AE. Okey. Okey. AE. Ya, sebab kita belajar bahawa keseimbangan pendapatan negara sama dengan Y sama dengan AE kan. So ini dalam kurungan ini ialah fungsi AE ya, bukan fungsi C lagi.
bukan fungsi M lagi. Ini keseluruhan bagi fungsi AE sebab kita dah tambah dah semua atas ni. Ya. Kita dah tambah semua dah. Kita dah tambah semua, maka kita akan dapat fungsi AE-nya macam ni. Kan? So kalau kamu nak gunakan pengganda, okey, kalau kamu nak gunakan pengganda, kamu kena ambil MPC yang ini. Okey. Inilah kalau kamu nak gunakan untuk menghitung nilai pengganda. Tak boleh ambil yang C ni. Tak boleh ini tak boleh. Untuk hitung nilai pengganda kena ambil MPC yang ini. Okey. Selepas ditolakkan dengan fungsi M dan sebagainya tadi. Kan? So kamu akan dapat nilai MPC yang baru iaitu 0.5 ya. 0.5. Lepas tu kamu akan dapatlah nilai Y dia. Nilai Y kamu akan dapat selepas kiraan semua, kamu akan dapat nilai pendapatan negara keseimbangan ialah 900 juta. Okey, 900 juta. Okey. Bila dapat nilai 900 juta, itulah nilai keseimbangan pendapatan negara ekonomi 4 sektor. Alright. Okey, so seterusnya ialah contoh maklumat yang sama juga tapi menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Ini dia. Ya. Sama juga, ini STM, ya. Ini fungsi S. Okey, fungsi S dia convert daripada sini tau. Dia convert daripada fungsi C ni. Okey. Dia convert daripada fungsi C. Okey, iaitu negatif A tambah 1 tolak B Y. Ini 1 tolak 6 lah. 1 tolak 0.6 dapat 0.4 Y. Okey. Manakala ini apa? Ini adalah nilai T. So dalam ni tak ada maklumat cukai kan. So kosong lah. Cukai kosong. Dan ini M. Kan? Ini M yang diberi. Ini kan. Dan ini adalah I, G dan export. Kan? Lepas tu tambahlah. Cuma di sini awak kena berhati-hatilah dalam melakukan proses penambahan atau penolakan. Ya. Sebab di sinilah kecuaian yang berlaku yang menyebabkan kamu melakukan kesilapan. Baik. Terus berlaku awak tambah tolak dan sebagainya, awak akan dapat nilai keseimbangan pendapatan negara 900 juta juga. Okey, 900 juta juga, sama dengan menggunakan kaedah AS sama dengan AE. Sama je. Okey. Sama sahaja ya. Itu adalah proses penentuan keseimbangan ekonomi 4 sektor. Okey, itu saja video untuk kali ini. Kita bertemu lagi selepas ini. Terima kasih.